Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi pada minggu ini. InsyaAllah pada minggu ini kita akan belajar hadis yang terakhir, iaitu hadis yang ke-10. Sebab kita dah cuti 2 minggu. Cuti minggu Ustaz tak baca tajuk baru sebab Ustaz nak bagi ruang untuk kamu semua untuk mengulang kaji hadis-hadis yang kamu telah belajar. Sebab kamu menghadapi peperiksaan pertengahan tahun pada minggu lepas. Jadi, minggu ni kita akan sambung lagi pengajian kita, iaitu pada hadis yang ke-10. Hadis yang terakhir. InsyaAllah, hari ini kita belajar, lepas ni kita hanya mengulang hafal saja. Kita mengulang hafal saja untuk mata pelajaran hadis tahun 1. Baik. Jadi pada minggu ini hadis yang kita akan pelajari iaitu bertajuk katakanlah yang benar. Hadis ni bertajuk katakanlah yang benar. Baik. Jadi insya-Allah Ustaz akan bacakan hadis ni secara satu persatu untuk kamu ikut. Kamu kat rumah ikut Ustaz. Insya-Allah boleh tak? Okey. Baik, pelajaran yang ke-10, hadis tahun 1. Katakanlah yang benar. Okey, tajuk dia apa dia? Katakanlah yang benar. Okey, Ustaz akan baca, kamu ikut dekat rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Qulil haqqa walau kana murran. Okey, sekali lagi ikut Ustaz baca Okey, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulil haqqa walau kana murran. Okay, rawahu Ibnu Hibban. Artinya, ikut Ustaz ikut maksud lah. Artinya, katakanlah yang benar itu walaupun pahit sekalipun. Okay, sekali lagi ikut Ustaz. Artinya, katakanlah yang benar itu walau pahit sekalipun. Okey, baik, itu hadis yang ke-10 serta maknanya. Okey, Ustaz nak kamu ikut sekali lagi baca hadis dan juga makna. Ikut Ustaz Okey, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulil haqqa walau kana murran. Artinya, katakanlah yang benar itu walau pahit sekalipun. Okey. InsyaAllah Ustaz akan membaca syarah hadis. Syarah hadis ni maksudnya Ustaz akan baca penerangan tentang hadis yang kita belajar sekarang. Itu hadis yang ke-10 bertajuk katakanlah yang benar. Baik. Ustaz akan baca dan Ustaz akan hurai dekat kamu. Ustaz akan terangkan kepada kamu. Okey. Orang yang baik adalah orang yang mencintai sifat jujur dan membenci sifat dusta. Okey. Orang yang baik ni macam mana? Orang yang baik ini ialah orang yang suka bercakap benar. Orang yang suka bercakap benda yang betul. Dan dia tak suka berbohong. Kan, kadang-kadang setengah orang ni dia suka berbohong. Contoh dia apa? Contoh Ustaz pesan dekat kamu. Okey, balik rumah, hafal hadis sekian. Tajuk, contoh, Ustaz kata hafal hadis tajuk pertama serta dengan makna. Balik hafal. Lalah kali dia balik, dia tak baca pun. Dia tak beg, dia tinggal buku dalam beg tu. Dia tak baca pun. Lepas tu main sekolah, Ustaz tanya, okey, hafal lagi hadis. Hafal dah. Kan, hafal dah. Lepas tu bila Ustaz suruh dia baca, tak boleh baca. Dia bohong Ustaz, dia kata dia hafal dah. Rupanya dia baca pun tak ingat pun. Lepas
pastikan kamu semua jangan cakap bohong walaupun benda tu menyakitkan. Kan? Contoh kan kamu ni. Contoh kamu dalam kelas. Dalam kelas nak terkencing kan? Nak terkencing. Lepas tu takut dengan Ustaz Syafiq. Contoh Ustaz Syafiq kan? Contoh Ustaz Syafiq garang. Okey, Ustaz Syafiq garang. Lepas tu nak minta Ustaz Syafiq nak pergi tandas, takut. Takut lagi minta nak pergi tandas, Ustaz Syafiq marah, takut. Jadi kamu senyap. Senyap terkencing dalam seluar. Kan? Terkencing dalam seluar. Lepas tu Ustaz Syafiq kata, bau apa ni? Siapa kencing dalam seluar ni? Kan? Siapa kencing dalam seluar ni? Kamu tak mengaku. Senyap. Kan? Senyap. Sebab sebab malu. Sebab terkencing seluar, malu. Lepas tu busuk satu kelas. Kena cakap benar, Ustaz, maafkan saya terkencing seluar. Kena cakap benar walaupun benda tu memalukan. Sebab nanti kamu sendiri yang bau busuk, orang lain pun bau busuk, orang lain nak belajar tak boleh. Cikgu nak mengajak pun tak boleh sebab bau busuk air kencing. Kena cakap benar walaupun perkara tu kadang-kadang menyakitkan dan memalukan. Faham? Kalau nak kencing, habaq kat cikgu lah, tak tahan. Jangan bohong. Kalau nak kencing, habaq tu cikgu, Ustaz, maafkan saya, izin saya ke tandas. Habaq izin ke tandas, tak payah habaq nak buat apa. Ni habaq kat cikgu nak berak. Cikgu nak ngajak pun hilang selera terus. Cikgu nak ngajak hilang selera terus. Cikgu nak berak, jangan habaq tak nak berak. Habaq je, cikgu minta izin nak pergi tandas. Cikgu faham lah tu nak pergi kencing atau berak, suka-suka lah kan. Ni jangan habaq, cikgu nak berak, cikgu nak kencing. Cikgu tak mau berak lah. Cikgu tak mau kencing lah. Cikgu nak mengajak anak kelas. Faham? Jadi pastikan kena bagi tahu betul-betul. Jangan tipu. Jangan tipu. Tak siap kerja sekolah, habaq tak siap kerja sekolah. Jangan membohong. Dah tak buat kerja sekolah, dah besar satu. Sebab tak ikut amanah. Kan cikgu bagi amanah untuk buat kerja sekolah tapi tak buat. Lepas tu menipu pula kata tak siap, kata siap kerja sekolah. Kan? Cikgu tanya, siap kerja sekolah tak? Kamu bohong, siap dah kan. Lepas tu hantar cikgu cek, tengok kosong buku dia. Dia menipu. Kerja sekolah tak buat, menipu pula tu. 2 dosa dia dapat. Rugi tak? Rugi. Okey. Kemudian kejujuran adalah sifat mulia, lagi terpuji. Orang yang jujur akan dicintai oleh Allah dan manusia. Okay, sifat jujur ni merupakan sifat yang terpuji. Ataupun dalam bahasa Arab panggil sifat mahmudah. Okey. Sifat ni dia ada 2. Yang pertama mahmudah, yang pertama mahmudah, yang kedua mazmumah. Yang pertama mahmudah, yang kedua mazmumah. Mahmudah ialah sifat yang terpuji. Ingat apa dia? Mahmudah ialah sifat yang terpuji. Manakala mazmumah ialah sifat yang keji. Tadi puji, terpuji, ni keji. Kena bezakan antara terpuji dan terkeji. Terpuji ni sifat yang elok, terkeji ni ialah sifat yang tak elok. Kalau kita ni suka bercakap jujur, kita cakap benar, kita ni tergolong golongan orang yang bersifat mahmudah, iaitu orang yang mempunyai sifat yang terpuji, sifat yang baik. Manakala orang yang suka berbohong, orang itu tergolong sebagai orang yang mempunyai sifat mazmumah, iaitu sifat yang terkeji, sifat yang tak elok. Faham? Okay. Bila orang ni jujur, seseorang tu jujur, maka dia tu akan dicintai oleh Allah. Orang yang jujur, orang yang bercakap benar, orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita hidup ni, kita beribadah kepada Allah bukan sebab kita nak pahala. Tak. Pahala tu Allah bagi ganjaran, biasalah. Tapi tujuan kita buat ibadah, tujuan kita buat baik ialah untuk apa? Untuk kita nak dapat redha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita nak dapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab syarat nak masuk syurga bukan pahala banyak lah. Syarat nak masuk syurga bukan pahala banyak. Syarat nak masuk syurga ialah mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala.
Syarat nak masuk syurga ialah mendapat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu syarat dia nak masuk syurga. Kalau kita buat ibadah banyak terah mana pun, tapi kalau ibadah kita tu tak sempurna, ibadah kita tu kita buat sambil lewa, ibadah kita buat tu dalam keadaan leka, maka Allah tak terima ibadah kita. Kalau Allah tak cintakan kita, tetap akan masuk ke dalam neraka. Sebab apa? Sebab kita tak dapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak dapat kasih sayang Allah ni? Macam mana kita nak dapat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Caranya ialah kita kena sentiasa buat perkara-perkara yang baik. Apa yang Allah suruh kita buat. Contoh dia apa? Allah suruh solat, kita solat. Allah suruh kita berpuasa, kita berpuasa. Allah suruh kita belajar, kita belajar. Macam tu cara kita nak dapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu bukan setakat kita ni buat apa yang Allah suruh, tapi kita juga tinggalkan apa yang Allah larang. Apa yang Allah tak bagi buat, kita jangan buat. Allah kata jangan mencuri, kita jangan mencuri. Allah kata kita ni jangan buat, jangan mendahaka ibu ayah, kita pun taat ibu ayah. Kita tidak derhaka kepada ibu ayah. Itu syarat kita nak dapat kasih sayang Allah. Kita buat apa yang Allah suruh dan kita tinggalkan apa yang Allah larang. Di samping itu juga, selain bila mana kita ni bersikap jujur, kita cakap dengan benar, bukan setakat Allah cinta, manusia pun cintakan kita. Mak ayah kita sayangkan kita kalau kita ni jadi anak yang baik. Kalau kita jadi anak yang cakap jujur, anak yang baik, mak ayah kita sayang kita. Kalau kita ni cakap jujur dan baik, cikgu pun sayang kita, ustaz pun sayang kita, ustazah pun sayang. Kan? Kalau kita, kawan-kawan pun sayang kita kalau kita ni bercakap jujur, cakap baik. Yang penting jangan suka berbohong. Kalau kita ni suka berbohong, Allah tak suka, Nabi tak suka, kawan-kawan tak suka, mak ayah tak suka, cikgu tak suka, ramai tak suka kita kalau kita ni suka berbohong. Okey, baik, seterusnya hadis di atas menerangkan kepada kita bahawasanya bercakap benar dalam sesuatu perkara adalah wajib walaupun sesuatu itu memihak kepada kita ataupun kepada orang lain. Ustaz cakap tadi lah, benda tu walaupun memalukan, menyakitkan, tapi kita tetap kena cakap benar. Jangan sesekali kita berbohong. Macam ada pepatah Melayu, mula-mula suka bohong, lama-lama mencuri. Kan? Dengan sifat mencuri itulah yang menyebabkan timbulnya, lahirnya seorang pencuri. Mula-mula suka bohong, lalah dia suka mencuri. Kan? Lepas tu, orang yang memahami perkara yang baik akan sentiasa bercakap benar. Orang yang faham perkara yang baik ni, orang tu nak jadi orang yang baik, dia kena cakap benar. Ada tak orang baik cakap bohong? Tak ada. Nabi kan orang baik, Nabi pernah cakap bohong? Tak pernah cakap bohong. Sampai Nabi digelar sebagai Al-Amin, orang yang jujur. Nabi ni walaupun musuh Islam tak suka Nabi, tapi musuh Islam panggil Nabi dengan gelaran Al-Amin, orang yang jujur. Nabi ni, Nabi tak pernah cakap bohong, dia jujur. Sampai musuh Islam sendiri pun mengaku yang Nabi ni orang yang jujur, tapi mereka ni hati mereka kerah, mereka tetap tak mau ikut Nabi. Walaupun mereka tahu Nabi ni seorang yang jujur. Kan? Kemudian inilah prinsip yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni ajar dia sendiri dia buat. Kan? Nabi Muhammad ni dia sendiri ajak dan dia sendiri buat. Nabi sendiri ajak supaya kita cakap benar, dan Nabi sendiri pula memang seorang yang benar. Dia tak pernah cakap bohong. Kemudian, suatu kebenaran diucapkan kadang-kadang terasa sakit. Kan? Kadang-kadang benda tu rasa sakit, menyakitkan hati kita, tapi mau tak mau kena cakap benar. Tetapi kita sebagai orang yang baik hendaklah mengucapkan kebenaran walaupun akan mengakibatkan buruk kepada kita nanti. Kan? Biar apilah kita ni kena hukum dan sebagainya, yang penting kita tidak berdosa.
Yang penting kita tidak berdosa. Nak sakit di dunia kan, nak sakit akhirat. Kan? Takut sebab nanti disebabkan kita berbohong itulah kita masuk neraka. Bayangkan, disebabkan kita berbohong, kita masuk neraka, kena bakar dalam api neraka. Mana lagi sakit? Contoh, kalau kita cakap benar, kena kotan dengan mak ayah. Contoh, kat dunia, mak ayahnya api mana tadi? Mak kita larang kita tak bagi mandi sungai. Contoh, mak kita kata, jangan pergi mandi sungai. Tengok-tengok kita mandi sungai. Lepas tu balik rumah, mak tanya pergi mana ni? Main bola. Bohong, mak yang kata kita main bola. Sedangkan kita pergi mandi sungai, mak tak bagi mandi sungai. Kita bohong. Kan? Memang kita tak nak rotan atas dunia, tapi dekat akhirat, nanti kalau masuk neraka, kena seksa. Kena bakar dalam neraka. Pilih. Nak kena rotan mak ayah kan, nak kena bakar dalam neraka. Nak sakit di dunia kan, nak sakit akhirat. Mestilah kita pilih nak sakit dunia. Kalau sakit dunia, lepas selesai urusan kita. Tak kena bakar api neraka lah. Kan? Kena pilih. Nak sakit dalam dunia kan, nak sakit ke akhirat. Lebih baik kita cakap benar walaupun benda tu sakit. Sakit saja. Atau dunia sakit saja. Kena kotan, kalau kotan teruk pun. Tak patah tulang kan? Tak patah Habis kuat pula kat badan sikit je. Kan? Okey, seterusnya. Sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang diberi gelaran As-Siddiq. Pemberian gelaran tersebut kerana kejujuran iman beliau yang tetap teguh tanpa ragu-ragu apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Di saat itu kebanyakan orang yang mendustakan peristiwa tersebut. Okay. Ada seorang sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, merupakan sahabat Nabi, merupakan lelaki pertama, lelaki dewasa pertama yang memeluk Islam. Sayyidina Abu Bakar ni digelar sebagai As-Siddiq. As-Siddiq iaitu yang membenarkan. Sayyidina Abu Bakar ni apa yang Nabi cakap semua dia betul. Sebab tu diberi gelaran As-Siddiq. Apa yang Nabi cakap semua dia kata benar. Apa yang Nabi cakap tu semua benar. Termasuklah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kalau ikut sejarah ni, peristiwa Isra' dan Mi'raj ni sesuatu perkara yang tak logik. Perkara, kalau kita fikir ni tak logik, tak masuk akal. Sebab apa? Bayangkan Nabi Muhammad SAW bergerak daripada Mekah ke Masjidil Aqsa dekat Palestin tu. Kan? Kalau ikut zaman tu, kapal terbang tak ada. Kan? Zaman tu kapal terbang tak ada. Zaman tu orang naik kuda ataupun naik unta. Kalau naik kuda unta ni, nak pergi ke Masjid Al-Aqsa ni makan masa. Kan? Tak ingat ustaz berapa minggu? 2 minggu ke 2 bulan? Tak ingat dah. Tak ingat. 2 minggu ataupun 2 bulan, tak ingat. 2 minggu kot ustaz. Kalau naik kuda atau naik unta, daripada Mekah pergi ke Masjid Al-Aqsa ni makan masa 2 minggu. Makan masa 2 minggu. Lah ni tak ada orang ni akan terbang sejam 2 jam ya kan. Terbang sejam 2 jam ya. Tapi Nabi ni zaman tu dengan kapal terbang tak ada, kereta tak ada, bah tak ada, kereta api tak ada. Naik kuda, zaman tu ada kuda unta ya. Kan? Bayangkan Nabi pergi Masjidil Aqsa daripada Mekah ke Masjidil Aqsa tu tak sampai 1 malam. Tak sampai 1 malam. Lepas tu daripada Masjidil Aqsa pula naik ke langit tu. Naik ke langit. Dan siap patah balik dah tu. Naik ke langit, siap jalan-jalan, pusing, tengok syurga neraka, jumpa Allah, sembang dengan Nabi-Nabi, jumpa malaikat ni, jumpa malaikat tu, jumpa macam-macam lah. Kat atas tu. Kan? Tapi, Nabi boleh patah balik main tempat tidur dia tu, tak sampai 1 malam. Logik tak? Tak logik. Daripada Nabi pergi Mekah ke Masjid Al-Aqsa pun dah tak logik dah. Kan? Dalam 1 malam, tak logik dah. Tapi, Sayyidina Abu Bakar ni punya, dia percaya dekat Nabi. Dia kata benar, apa yang Nabi cakap tu benar. Sehingga dia digelar sebagai As-Siddiq. Tu. Punya atau tu iman sahabat-sahabat dulu ni. Iman para sahabat dulu ni sangat-sangat kuat. Dia percaya dekat Nabi 100%. Bukan 100%, 200%. Kan? Percaya sungguh dekat Nabi. Sebab Nabi ni Al-Amin. Dia seorang yang jujur. Tak pernah cakap bohong. Kan? Okey, selesai kat situ. Lepas tu kita tengok pengajaran dia. Okey, pengajaran ada 3. Yang pertama,
kita disuruh bercakap benar dalam semua urusan. Apa pun sekali yang kita buat, kita kena cakap benar. Yang kedua, kita dilarang bercakap bohong. Kita jangan cakap bohong. Jangan sesekali kita bercakap bohong. Okey, yang ketiga, orang yang bersifat benar akan dikasihi orang lain. Macam saya kata tadi lah. Orang yang cakap benar ni, ramai orang sayang dia. Yang penting Allah sayang. Allah sayang, Nabi sayang, mak ayah sayang, cikgu-cikgu sayang, kawan-kawan sayang. Kan? Yang tu yang kita nak. Kita nak semua orang sayang kita. Bila orang sayang kita, bahagia dalam hidup kita, mestilah bahagia hidup kita kalau orang sayangkan dekat kita. Okey. Habis hadis yang ke-10. Jadi, Ustaz nak kamu semua baca dan hafal hadis yang ke-10. Boleh insya-Allah. Jadi, daripada Ustaz sekadar pada itu saja pada Ustaz hari ini. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang, yang lemah itu daripada diri Ustaz sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.